بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنورك يا الله، ونور قلوبنا بنور القرآن، ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى تفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir fi kulli murina wa ajmil bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Sidang para pendengar yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersua pada kali ini untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan serta amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan kita beroleh petunjuk dan hidayah serta taufik, yakni kekuatan untuk kita beramal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang para pendengar yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kita masih lagi menyambung bacaan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, muka surat 357. Masih lagi di bawah tajuk
perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, yaitu yang keempat, sambungan daripada yang lepas, yaitu ingkar akan satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Sesiapa saja mengingkari, yakni menidakkan, menolak atau tidak percaya satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, maka seseorang itu akan menjadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Apatah lagi kalau seseorang itu mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Kalau satu ayat pun sudah menyebabkan menjadi kafir, apatah lagi satu Al-Quran. Jadi elakkanlah diri kita daripada melakukan atau beriktikad mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, seterusnya, ingkar akan sesuatu perkara yang gaib. Siapa saja yang mengingkari perkara-perkara gaib, yakni perkara yang wujud tetapi kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita. Ia wujud, seperti ingkar adanya surga. Surga itu wujud, cuma kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita. Kita hanya yakin dan percaya, beriman bahawa surga itu benar-benar wujud walaupun kita tak dapat lihat. Jadi kalau seseorang itu ingkar akan kewujudan surga, maka ia akan menjadi kafir. Begitu juga ingkar akan neraka, ingkar akan mahsyar, ingkar akan mizan, ingkar akan sirat, dan lain-lainnya. Ini di antara contoh-contoh perkara gaib yang tidak boleh sama sekali kita mengingkari akan wujudnya perkara-perkara tersebut. Ataupun seseorang itu boleh menjadi kafir apabila ia mendustakan hukum-hukum atau perkhabaran-perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum-hukum yang datang dari Al-Quranul Karim. Seseorang itu juga boleh menjadi kafir apabila seseorang itu cuba mengingkari akan hukum-hukum
ya, atau perkhabaran-perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkar akan hukum-hukum agama yang sudah qat'i, yang sudah tetap, yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka orang yang mengingkarinya itu akan menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga orang yang mengingkari akan hadis Nabi. Contoh, mereka tak percaya dengan hadis, mereka hanya percaya kepada Al-Quran. Mereka menolak hadis, mereka hanya terima Al-Quran saja. Atau seseorang itu berkata, aku hanya beramal dengan Quran, saya tak beramal dengan hadis-hadis. Mungkin kebarangkalian hadis-hadis itu rekaan daripada seseorang, ataupun hadis itu mungkin bukan betul-betul daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriktikad dan menolak atau berkata demikian terhadap hadis-hadis Nabi, maka ia juga akan menjadi kafir. Jadi tidak boleh sama sekali kita menolak hadis Nabi hanya sekadar mengambil Al-Quran semata. Nabi SAW ada bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abada. Al-Quran wal hadis. Nabi ada bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dua perkara yang dimaksudkan itu? Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengingkari hadis Nabi tadi, satu hadis ke atau lebih daripada satu, maka ia akan menjadi kafir. Kerana di antara perkara yang kita kena percaya, imani, di antaranya ialah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita boleh faham Al-Quran tanpa hadis? Kerana hadis itu sifatnya menerangkan dan menjelaskan Al-Quran atau mentafsirkan Al-Quran. Bagi orang yang nak memahami Al-Quran, dia mesti juga kena memahami hadis. Dia kena belajar hadis. Dia kena tahu maksud-maksud hadis. Kerana hadis-hadis itu di antaranya memberi tafsiran maksud dan makna Al-Quran itu sendiri. Sebab itu saya katakan, tidak mungkin seseorang itu akan memahami Al-Quran dengan sebaiknya tanpa mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang para pendengar yang dihormati sekalian, perkara-perkara yang menyebabkan menjadi kafir di antaranya ialah yang kelima, ingkar akan kerasulan rasul-rasul yang dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari
jawatan Rasul bagi Rasul-Rasul yang terdahulu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, mereka tak percaya Nabi Adam itu sebagai Rasul, atau dia tak percaya bahawa Nabi Ibrahim itu sebagai Rasul, atau tidak percaya dengan kerasulan Nabi-Nabi yang lain daripada itu. Maka sudah cukup bahawa seseorang itu akan menjadi kafir dengan sebab menidakkan jawatan, pangkat, kerasulan para nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kalau dia menolak kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri, yang mana Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita yang terakhir daripada kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu daripadanya. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat Allah adalah merupakan penyempurna bagi syariat Allah yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi tidak dapat tidak, kita mesti kena mempercayai kenabian, kerasulan para nabi-nabi yang terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun seseorang itu juga boleh menyebabkan menjadi kafir apabila seseorang itu engkar akan kisah-kisah Rasul-Rasul itu bersama-sama kaumnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengingkari akan kisah, yakni cerita, riwayat, ya, Rasul-Rasul dan juga umatnya, ya. Contoh, dia menolak, ya, Nabi Ibrahim. Aku tak percaya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada dan kaumnya pun tak ada. Cukup orang yang berkata demikian atau beriktikad demikian, maka seseorang itu menjadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kerana semuanya ini telah pun diceritakan. Kisah-kisah para nabi dan rasul ini diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya orang yang tak percaya, engkar akan kisah-kisah para rasul alaihimussalatu wassalam, berarti dia juga engkar akan Al-Quran. Kita mengetahui kisah-kisah para rasul dan nabi alaihimussalatu wassalam adalah daripada Al-Quran. Jadi orang yang mengingkari cerita daripada Al-Quran berarti dia engkar akan Al-Quran. Yang ini akan menyebabkan lagi berat kekufurannya. Na'udzubillah min zalik. Ataupun seseorang itu engkar akan cara kejadian makhluk yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh, manusia dijadikan daripada tanah seperti Nabi Adam alaihi salam, yang kejadiannya adalah dijadikan daripada tanah. Jadi siapa yang mengingkari akan kejadian manusia itu yang asalnya daripada tanah, yang kemudian daripada setitik air mani,
daripada setitik mani menjadi segumpal darah, daripada darah menjadi segumpal daging, dan kemudian menjadilah lembaga manusia. Jadi siapa yang mengingkari akan kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti manusia yang saya sebutkan tadi, ya, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, maka seorang itu akan menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Atau mendakwa cara kejadian makhluk itu bukan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, manusia yang ada pada hari ini berasal daripada Nabi Adam. Adam daripada tanah. Maknanya manusia yang ada pada hari ini berasal daripada manusia juga, daripada datuk nenek kita, iaitu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Jadi jika sekiranya dia mengatakan, dia menolak kejadian yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dia kata manusia ini berasal daripada beruk, sedangkan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran iaitu manusia dijadikan daripada tanah, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian baru dijadikan daripada setitik air mani dan seterusnya, seperti yang disebutkan tadi. Jadi seorang itu mengingkari akan kejadian makhluk itu yang disebut di dalam Al-Quran yang jelas, ya, maka ia menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Sidang para pendengar yang dihormati lagi dikasihi sekalian, ya, ataupun seseorang itu akan menjadi kafir, ya, apabila mereka ingkar adanya jin dan syaitan, atau ingkar adanya kursi, arash, lauhil mahfuz, dan qalam yang telah sabit nasnya, dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi begitu jugalah orang yang mengingkari akan adanya jin dan syaitan. Kadang-kadang setengah-setengah orang ini, oleh kerana dia terlalu beraninya, dia tak takut, ya, dia mengatakan, mana ada jin? Aku tak takut dengan jin, aku tak takut dengan syaitan, sebab jin dan syaitan ini tak ada. Dia beriktikad demikian, memang jin dan syaitan tak ada. Jadi orang yang beriktikad demikian akan menjadi kafir, kerana jin dan syaitan ini adalah benar-benar wujud. Allah ciptakan makhluk ini. Soal makhluk ini kufur kepada Allah ataupun tidak, itu tak penting. Soalnya kita sebagai orang yang beriman, beragama Islam, tidak boleh menolak kewujudan jin dan syaitan itu sendiri. Walaupun setengah daripada jin itu adalah musuh kita, syaitan yang telah menjadi musuh, aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata, yang jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berarti jin dan syaitan itu wujud. Dan kasat jin ini juga disebut di dalam Al-Quran, ya. Jadi semua ini
tidak boleh kita tolak sama sekali. Seperti adanya kursi Allah Ta'ala, ya, singgasana kerajaan Allah, ya. Kemudian aras, ya, aras Allah, lauhil mahfuz, ya, qalam yang mencatat amalan kita, semua itu adalah wujud. Cuma kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita. Ya, itulah di antara perkara-perkara gaib yang kita tidak boleh mengingkarinya sama sekali. Ya. Baik. Seterusnya, perkara yang menyebabkan menjadi kafir yang keenam, yaitu ingkar kerasulan rasul-rasul atau kenabian nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahawa mereka itu adalah rasul-rasul Allah dan nabi-nabinya. Kita juga tidak boleh sama sekali mengingkari kerasulan dan kenabian para nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahawa rasul-rasul dan nabi-nabi itu ada disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Atau mencerca salah satu atau mencerca salah seorang, ya, dari rasul-rasul dan nabi-nabi dengan cercaan yang tidak layak bagi mereka yang dipilih oleh Allah sebagai seorang rasul dan nabi. Ya. Apabila seseorang itu percaya akan kerasulan dan kenabian, ya, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, maka tidak boleh sama sekali mereka ini mencerca. Macam yang kita pernah dengar, ya, yang viral, bahawa ada manusia-manusia di atas muka bumi ini yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina, mencerca, kalau dia ni adalah seorang yang beriman asalnya. Kemudian dia mencerca Nabi itu, mencerca Rasul itu, maka cukuplah orang tadi itu telah murtad, keluar daripada agama Islam dengan sebab i'tiqadnya yang mengatakan, ya, dia tidak percaya akan rasul-rasul dan nabi-nabi itu yang memang telah dipilih oleh Allah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dia cerca nabi-nabi itu tak boleh sama sekali. Ya, rugi kita kalau selama ini kita beramal, ya, mengikut amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tiba-tiba dia hina. Habis, hancur amalan yang dilakukan selama ini. Dia akan kembali kepada kosong, maknanya tidak ada amal soleh sama sekali. Ya, tidak ada satu pun amalan yang boleh membantu untuk dia masuk dalam surga Allah, karena dia sudah terkeluar, habis, ya, segala amalan yang dilakukan itu, ya, semata-mata kerana dia mencerca dan menghina Nabi dan Rasul. Yang ketujuh, yang terakhir untuk malam ini, perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, yaitu ingkar akan mukjizat Al-Quran, ya, yang berkekalan hingga hari kiamat.
Kerana mukjizat Al-Quran itu telah sabit dengan wahyu Allah Azza wa Jalla, dan telah melemahkan orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk meniru bahasa Al-Quran yang terserlah keindahan, ya, susunannya Al-Quran dan jalan bahasanya. Satu lagi perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir ialah mengingkari akan mukjizat Al-Quran. Kita tahu, ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad bahawa, ya, mukjizat Al-Quran itu berkekalan hingga hari kiamat. Ya, ini semua telah sabit dalam wahyu Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di dalam Al-Quran. Jadi orang yang mengingkari akan mukjizat Al-Quran tadi itu, ya, maka seorang itu akan menjadi kafir, ya. Begitu juga orang itu akan menjadi kafir kalau dia mengingkari akan kehebatan Al-Quran, yakni mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dapat melemahkan, ya, orang-orang kafir Quraisy Mekah pada ketika itu, ya, yang mana orang kafir Quraisy tidak dapat meniru, ya, bahasa Al-Quran, ya, yang mana bahasa Al-Quran ini memang terserlah keindahannya, ya, dan susunannya yang begitu baik, ya, susunannya begitu rapi, yang mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak dapat meniru Al-Quran tadi itu. Ya, kerana Al-Quran itu sifatnya adalah mukjizat, dan dia melemahkan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu, supaya mereka yakin dan percaya bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah, bukan datang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad hanya menyampaikan wahyu itu kepada kita, ya. Memang Quran itu bukan daripada Nabi, bukan Nabi yang buat, bukan Nabi yang reka, tapi Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jadikan Al-Quran itu sebagai pelemah untuk orang kafir, supaya orang kafir tidak boleh meniru bahasa Al-Quran, ya, untuk dibandingkan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sifatnya menjaga Al-Quran, maka tidak boleh sama sekali siapa pun dapat merosakkan Al-Quran, meniru Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu telah pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-samalah kita jaga, ya, akan beberapa perkara tadi supaya kita tidak melakukannya. Jadi kita sebut di sini, kita bacakan di sini adalah untuk supaya kita ni tidak tersesat jalan, tidak rosak imannya. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan dan penjelasan dan bacaan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat membantu, ya, kita untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan iman kita itu, supaya dengan iman itu kita dapat, ya, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekadar ini. Mudah-mudahan ia ada manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.